Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ya ibu, muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita satu jiwa yang kental, jiwa yang azimah, jiwa yang mempunyai kesungguhan dalam melakukan ibadah, jiwa yang bukannya mencari rukhsah untuk mengelak daripada melakukan ibadah. Ambillah pengajaran bagaimana kesungguhan yang ditunjukkan oleh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Ummi Makhtum, yang mana Iblis sanggup menjelmakan dirinya sebagai seorang pemuda demi untuk menuntun seorang laki-laki yang buta untuk dapat solat berjamaah di masjid. Kita tahu Iblis itu datang dengan 1001 helah. Tetapi apabila seseorang itu diberikan azimah dalam melakukan ibadah, maka Iblis senantiasa bersedia untuk memastikan bahawa seseorang itu tidak akan mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang yang buta itu dilihat bukan hanya bersungguh di dalam medan dakwah, di dalam medan ibadah, tetapi Allah mengurniakan pada Abdullah bin Abi Ummi Makhtum pahala syahid ketika mana ia terkorban di dalam perang Uhud, walaupun dalam keadaan tidak nampak apa-apa, tetapi memegang jawatan sebagai pemegang kepada bendera panji-panji Islam, dan terkorban akhirnya beliau di dalam perang Uhud. Mudah-mudahan semangat dan kekuatan yang ada dalam jiwa para sahabat mengalir di dalam tubuh kita orang yang beriman, insya-Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini menggantikan kuliah Al-Fadhil Ustaz Hanif rasanya. Beliau uzur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk beliau meneruskan kerja-kerja dakwah, insya-Allah. Dan pada malam ini dimaklumkan kita juga ada jenazah. Insya-Allah saya akan ikhtiarkan untuk berhenti sejurus sahaja masuk waktu Isyak bagi memberikan laluan untuk solat berjamaah dan solat sunat ke atas mayat, insya-Allah. Kita sambung perbahasan yang telah kita mulai pada minggu lepas berkaitan dengan Rasul dan konspirasi orang-orang kafir. Memetik ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir Quraisy menyusun tipu daya terhadapmu, yakni terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berbincang dan telah mengatur rencana untuk menangkapmu ya Muhammad, untuk memenjarakanmu ya Muhammad, untuk membunuhmu ya Muhammad, atau mengusirmu ya Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Perkara ini telah kita sebut pada pertemuan yang sudah, bagaimana kesungguhan orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar Mekah, pihak kerajaan negeri Mekah yang telah berusaha
untuk memastikan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dapat dipadamkan terus daripada terus menggugat kestabilan dan menggugat kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka, yakni para musyrikin di Mekah. Kita melihat bagaimana usaha yang dilakukan satu demi satu, daripada memujuk Abu Talib kepada mencela baginda Nabi, menceraikan puteri-puteri baginda, melemparkan najis ke pintu rumah Nabi, meletakkan duri di jalanan, cubaan untuk membunuh baginda, meniupkan tulang yang telah ditumbuk hancur ke dalam mata baginda, meletakkan kotoran ke atas tubuh baginda ketika baginda sedang sujud. Bahkan hari ini kita nak melihat sambungan lagi. Setelah baginda berhijrah, di muka surat 63. Setelah baginda berhijrah ke Madinah, satu rancangan. Ini cerita bahawa setelah mereka gagal membunuh Nabi, dan Nabi dapat keluar daripada Mekah menuju ke Madinah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemankan sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baginda telah berhijrah ke Madinah. Terdapat satu rancangan pula disusun untuk membunuh baginda. Rancangan ini telah disusun oleh Safwan bin Umayyah yang telah mengupah salah seorang kafir Quraisy yang bernama Umayy bin Wahab untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman semua, peristiwa ini berlaku setelah mana berlakunya perang Badar. Apabila ramainya pembesar-pembesar Mekah telah tewas gugur dalam peperangan dan telah dicampakkan mayat mereka di dalam sebuah perigi buta. Maka Safwan bin Umayyah ini telah bertemu dengan Umayy bin Wahab, iaitu seorang pembunuh upahan yang terkenal di kalangan kafir Quraisy. Bahkan perbuatan jahat Umayy bin Wahab ini dianggap mereka menganggap Umayy bin Wahab ini sebagai syaitan. Umayy bin Wahab telah mengekspreskan perasaannya di hadapan sahabat baiknya Safwan bin Umayyah. Dengan katanya, kalaulah tidak kerana aku mengenangkan keluargaku dan hutang aku, nescaya aku mempunyai alasan yang sangat kukuh untuk pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad. Maka tak kala Safwan bin Umayyah mendengar bahawa anak kepada Umayy bin Wahab telah menjadi tawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia boleh dijadikan sebagai alasan untuk Umayy menghampiri tubuh Nabi untuk membunuh baginda, maka Safwan bin Umayyah akhirnya mengeluarkan satu kesanggupan untuk melunaskan semua hutang-hutang Umayy bin Wahab dan sanggup mengambil ahli keluarga Umayy bin Wahab sebagai ahli keluarganya sekiranya apa-apa yang buruk terjadi kepada Umayy bin Wahab. Kata Safwan bin Umayyah, beliau berjanji kepada Umayy bin Wahab, orang kafir tersebut, jika berjaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala hutangnya akan dibayar dan keluarganya akan ditanggung oleh Safwan ibnu Umayyah. Maka Umayy bin Wahab pun pergilah ke Madinah untuk melaksanakan rancangan itu. Tetapi ketika mana beliau masuk ke dalam masjid, ni tuan-tuan, maka diasahnya pisau, pedangnya, dan diletakkan racun supaya memudahkan kebinasaan kepada tubuh Nabi apabila ditikam. Maka dengan pedang yang terhunus, beliau pergi ke Madinah dan beliau masuk ke dalam masjid.
Ketika itu dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada jauh telah nampak kelibat kehadiran Umayy bin Wahab, syaitan Bani Quraisy ini. Timbul wasangka pada diri Sayyidina Umar bahawa kedatangan Umayy bin Wahab ini adalah dengan tujuan yang jahat. Maka beliau telah masuk ke dalam Masjid Nabawi dan menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal kedatangan Umayy bin Wahab. Maka Nabi memerintahkan agar Sayyidina Umar mengiringi Umayy bin Wahab untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala terlihat kepada Umayy bin Wahab. Pada waktu itu Allah telah mendedahkan rahsia kedatangan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Marilah hampir ke sini wahai Umayy." Beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun bertanya kepadanya, "Apakah tujuan sebenar kedatangan kamu wahai Umayy?" Dikatakan, walaupun Umayy bin Wahab ini seorang pembunuh upahan yang terkenal, tetapi tak kala dia melihat wajah Sayyidina Umar Al-Khattab, kegerunan telah menyelubungi seluruh tubuhnya. Apabila Sayyidina Umar memegang tali pedangnya, tidak mampu untuk dia mengeluarkan pedang untuk membunuh baginda Nabi SAW. Dan inilah yang kita sedia maklum, bagaimana ketokohan dan kepahlawanan Sayyidina Umar menggerunkan musuh-musuh di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy itu sendiri. Maka apabila ditanya, "Wahai Umayy, apakah sebab kedatangan kamu di sini?" Maka Umayy cuba mencari helah dan berdusta, menyatakan bahawa datangnya adalah untuk urusan membebaskan anaknya yang menjadi tawanan. Tetapi Nabi lebih mengetahui kerana telah diberikan perkhabaran oleh Allah melalui malaikat. Maka melihat telatahnya yang tak mahu nak berterus terang dan cuba nak menyembunyikan kebenaran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendedahkan apakah sebenarnya tujuan kedatangan Umayy bin Wahab ke Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tahu engkau telah duduk bersama-sama dengan Safwan bin Umayyah di tepi Kaabah. Kamu berdua berbincang tentang Ashabul Qulaib, yakni mereka yang telah terkorban di kalangan orang-orang musyrikin dalam perang Badar yang dicampakkan di dalam sebuah sumur, sebuah telaga. Pada waktu engkau berkata, kalaulah tidak kerana hutangku dan keluarga tanggunganku, nescaya aku pergi membunuh Muhammad." Kemudian kata Nabi, "Safwan telah berjanji kepada kamu untuk menolong, melunaskan hutangmu dan menanggung keluargamu dengan syarat engkau datang ke Madinah untuk membunuh aku." Allah telah menahanmu daripada melakukan perbuatan itu. Mendengar sahaja rahsianya yang telah dibongkarkan oleh baginda Nabi. Sebab sewaktu dia meninggalkan Mekah, dia sudah berjanji dengan sahabatnya itu bahawa dia dan Safwan tidak akan pernah menceritakan kepada sesiapa pun perjanjian yang mereka berdua buat ini. Tapi apabila peristiwa itu diketahui sampai ke perkhabaran baginda dan Nabi sendiri mendedahkan di hadapannya, maka di saat itulah keluarnya pengakuan daripada Umayy bin Wahab untuk mengakui kebenaran kerasulan baginda Nabi SAW dan akhirnya memeluk Islam ketika itu juga. Kata Sayyidina Umar, "Tidak ada yang lebih aku benci apabila aku melihat kelibat Umayy ibn Wahab ketika mana tiba di Madinah, lebih benci daripada aku melihat seekor babi."
Tetapi setelah ia masuk Islam, aku melihatnya dengan pandangan kasih sayang melebihi kasih sayangku kepada anakku. Tuan-tuan, lihatlah betapa besarnya jiwa orang-orang yang beriman. Bagaimana besarnya jiwa Rasulullah dan para sahabat terhadap orang yang telah memprovokasi sehingga tercetusnya perang Badar. Umayy ibn Wahab ini terkenal dengan karakternya yang jahat. Apabila Umayy bin Wahab ini telah memeluk Islam dan dia telah mendalami ilmu agama dan dia berjanji kepada Rasulullah sebagaimana selama ini dia berbuat jahat untuk memadam agama Allah, mulai hari ini aku berjanji aku akan memastikan agama Allah ini akan sampai ke seluruh pelosok bumi Arab. Maka dia belajar agama dengan tujuan untuk dia kembali ke Mekah sebagai seorang pendakwah. Pada waktu itu, tuan-tuan, sahabatnya Safwan bin Umayyah menanti-nanti perkhabaran. Telah dicanangkan cerita di kalangan orang-orang Mekah. Tak lama lagi kamu akan dengar satu berita tergempar daripada Madinah. Tunggu, ada berita panas akan kamu dengar. Kerana ia sangat optimis sahabatnya Umayy ibn Wahab itu akan berjaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah yang lalu, yang singgah ke Mekah, pasti dia akan tanya, adakah kamu mendengar apa-apa perkhabaran daripada Madinah? Tidak ada. Tanya kabilah yang kedua, tidak ada. Sehingga akhirnya dia mendapat perkhabaran. Ya, kami mendapat satu perkhabaran kegemparan di Madinah. Apa dia? Aku tak sabar untuk mengetahui. Dia tak berani nak mendedahkan sebab itu adalah konspirasi dia bersama Umayy ibn Wahab. Akhirnya berkatalah kabilah itu, sesungguhnya kami telah mendengar bahawa Umayy ibn Wahab telah memeluk Islam. Seumpama petir yang memecahkan kegelapan malam. Begitulah perasaan yang dialami oleh Sufyan bin Umayyah. Kerana apa yang disangkakan rupa-rupanya yang terjadi adalah sebaliknya. Maka di dalam keadaan itu dia menunggu sehingga datangnya Umayy bin Wahab kembali ke Mekah. Waktu itu dia berhasrat nak membunuh sahabat dia Umayy bin Wahab. Tapi bila melihat Umayy bin Wahab sedang memegang pedang, dibatalkan hasrat. Maka dilontarkan dengan kata-kata cacian. Kamu pembelok, kamu pengkhianat dan segala-galanya. Akhirnya tuan-tuan, apabila datangnya peristiwa Fathul Mekah, Safwan bin Umayyah ini telah berusaha untuk lari daripada Mekah. Kerana dia takut Nabi akan membalas dendam. Sebab Nabi dah tahu dialah yang menjadi konspirator untuk membunuh Nabi dengan menghantar pembunuh upahan Umayy bin Wahab. Maka dia telah bersiap-siap cari kapal nak berlayar ke Yaman. Tetapi sahabat dia ni, Umayy bin Wahab ni tak tergamak melihat sahabatnya lari daripada Mekah. Seolah-olah lari dalam kegelapan meninggalkan cahaya hidayah Islam. Maka dia cuba memujuknya dengan cara dia berjumpa. Umar bin Wahab ni pergi berjumpa dengan Nabi supaya Nabi memberikan satu jaminan tidak akan diapa-apakan sahabatnya Safwan bin Umayyah. Maka Nabi kata, ya dia aman. Dia akan selamat. Maka Umayy bin Wahab minta pada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah kepada aku sesuatu barang yang boleh aku jadikan bukti di hadapan sahabatku bahawa engkau telah menjamin keselamatannya. Maka baginda memberikan kain serban. Tuan-tuan, Nabi buka kain serban, Nabi beri pada Umayy bin Wahab. Bawa kain serban ni, nyatakan di hadapan sahabatmu bahawa aku memaafkan dia. Maka waktu dia cari, berlari-berlari ke Mekah, tengok kawan dia tengah nak bersiap dah naik kapal dah. Ditahan dan dipujuknya.
Dan alhamdulillah, akhirnya dia menerima pujukan tersebut dan rela untuk berdamai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah, Nabi memberikan kemaafan kepada dia. Dan dia meminta tempoh kepada Nabi untuk diberikan satu tempoh untuk dia berfikir selama 2 bulan. Dia tak mau masuk Islam lagi. Dia kata, aku nak berfikir. Berikan aku tempoh selama 2 bulan. Dan akhirnya tuan-tuan, Nabi kata pada dia, aku beri kamu 4 bulan. Fikirlah. Kamu orang bijak. Fikirlah. Dan alhamdulillah, akhirnya kedua-dua sahabat ini, sahabat yang baik ini tuan-tuan, akhirnya menjadi sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kisah-kisah yang sebegini tuan-tuan memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat besar bahawa musuh-musuh orang-orang yang mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah daripada perasaan kebencian kepada kecintaan, daripada pemusuhan kepada membela dan mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berjaya menukar daripada seorang syaitan kepada seorang rahibul Islam, seorang yang sangat kuat beribadah di dalam agamanya dan senantiasa di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri-siri peperangan untuk menegakkan Islam. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula para sahabat dan tipu daya orang-orang kafir. Sebagaimana halnya dengan golongan Rasul dan para Nabi, maka demikian juga penanggungan para penyokong mereka. Tuan-tuan, jadi sahabat ni bukan senang. Kalau kita kadang-kadang berangan, seronoknya kalau aku ni lahir di kalangan manusia yang hidup sezaman dengan Nabi. Akan aku jadi sahabat, akan aku berjuang bersama-sama dengan Nabi. Akan aku habiskan apa yang ada di sisi aku. Akan aku jual dunia aku ni untuk dapatkan agama. Tapi tuan-tuan, Allah itu lebih mengetahui. Kekuatan iman kita ni tuan-tuan tidak sama dengan kekuatan yang ada dalam diri sahabat-sahabat Nabi. Cukuplah kita ni jadi akhwat, jadi saudara kepada baginda. Tak jadi sahabat pun tak apa, jadi saudara kepada Nabi pun satu benda yang dianggap kemuliaan yang sangat besar. Kerana kita takut apa yang kita sangka, yang kita rasa kita ni boleh jadi pendukung kepada Nabi, akhirnya kita menjadi sebarisan dengan orang-orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menjadi sahabat ini tuan-tuan, dia akan melalui satu fasa penanggungan yang sangat dahsyat. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghadapi pelbagai bentuk serangan dan penindasan daripada orang-orang kafir. Namun keazaman mereka itu tidak pernah luntur dan padam. Ini yang Allah rakamkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan tidak pula mereka menjadi lemah lantaran apa yang telah mereka deritai dalam perjuangan fi sabilillah. Tuan-tuan, fama wahanu lima asabahum, sebagaimana wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu Allah akan hantar pada mereka itu golongan yang dipanggil sebagai ribbiyun. Kalau zaman Nabi ni adalah sahabat-sahabat. Zaman dulu dia ada ribbiyun, yakni golongan-golongan yang menjadi pendukung kepada Nabi, yang berusaha untuk mempertahankan syiar Islam kepada umatnya.
Jadi kita sebagai umat akhir zaman sudah tidak ada lagi Nabi sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena menjadi sebagaimana golongan Ribbiyun, iaitu golongan yang senantiasa mempertahankan Nabi dan syiar agama ini, dan mereka tidak lemah semangat lantaran apa yang mereka deritai. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, mereka tidak hilang harapan dan tidak pula mereka berdiam diri, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tak kala selesainya perang Uhud, Abu Sufyan yang menjadi jeneral dalam peperangan tersebut, yang mana kemenangan memihak kepada musyrikin Mekah lantaran kesilapan daripada segelintir sahabat yang tidak patuh kepada strategi yang telah disusun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harga yang perlu dibayar adalah terlalu mahal. Sedikit saja ketidakpatuhan kita kepada Rasul, sedikit saja kelalaian kita daripada kita mengikut strategi yang dirancang, kita kena bayar dengan satu harga yang sangat mahal. Abu Sufyan, tuan-tuan, dengan rasa keseronokan, kesombongan, bersama-sama dengan tentera-tentera musyrikin, yang mereka rasa seolah-olah telah dapat melunakkan dendam mereka di dalam perang Badar. Berseronok dalam perjalanan balik ke Mekah, tiba-tiba lintas dalam fikiran Abu Sufyan, alangkah bodohnya aku. Kenapa aku tidak guna kesempatan ini di saat orang Islam lari bertempiaran, kami habisi mereka sehingga tidak tinggal seorang pun. Dia kata, kami ni menang sikit dah, seronok dah. Patut kami bagi habis terus. Lepas tu fikir Abu Sufyan, tak boleh jadi ni, kita kena patah balik. Sebab kita ni dalam momentum menang. Ni tuan-tuan, kadang-kadang confident ni bahaya juga lah. Overconfident ni bahaya juga. Kita kena tengok kita punya kekuatan anggota kita. Kebetulan pada waktu itu musim panas. Jadi bila mana sampai saja di Mekah, Abu Sufyan cadang balik Mekah sekejap je, kita patah balik. Dia sudah beritahu dah, hantar utusan Muhammad on standby. Kami sampai Mekah sat je kami patah balik. Kali ni kami nak lunak, hampir semua habis. Tak ada tinggal seorang pun. Mereka merancang nak bertemu sekali, dipanggil sebagai Badar Sughra. Badar Sughra. Yang berlaku tu Badar Kubra. Badar Sughra ni, dia hakikatnya tak berlaku peperangan itu. Tapi, dah atur dah nak perang, tapi tak jadi perang. Jadi Abu Sufyan bila sampai di Mekah, dia telah bersiap-siap, tapi musim pula panas. Dia tengok anggota-anggota dia pun ada hak cedera, ada hak tak larat, lemah semangat pun semua. Dia pun tengah nak seronok dalam mood nak meraihkan kemenangan. Dia kata, ya ampun ni apa, baru menang sikit dah tak nak lawan dah ni. Aku dah beritahu kat Muhammad dah ni. Aku nak lawan, nak habis-habisan. Tuan-tuan, apabila perkhabaran tentang tentang cabaran yang telah dibuat oleh Abu Sufyan ni sampai ke telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit dan Nabi menyuarakan, siapa yang akan bersama-sama aku untuk berhadapan dengan tentera-tentera musyrikin. Waktu tu tuan-tuan, tak ramai yang bangun. Sebab mereka baru habis perang, tengah luka, tengah penat. Mereka tengah down, moral mereka tengah down. Pasal tak boleh terima hakikat. Macam mana boleh kalah? Tiba-tiba Nabi kata, kita nak perang balik ni. Allahu Akbar. Hanya segelintir sahabat saja yang berdiri. 10 orang sahabat yang utama. Kemudian, Nabi kata, kalau hampa semua, ni bahasa kita lah, kalau kamu semua tak nak pergi, aku akan pergi seorang diri. Aku akan pergi berhadapan dengan keseluruhan tentera Abu Sufyan seorang diri. Maka waktu itulah
Berdirilah lagi 60 orang. Tu yang panggil 70 orang ni tuan-tuan. Berdiri yang sanggup menggalah tugas ini untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kami akan bersama kamu wahai Rasulullah. Yang cedera tu rehat di Madinah. Yang ada ni terus. Nabi kata pada kali ini bawa bekalan-bekalan barang-barang dagangan. Kalaulah Abu Sufyan tak jadi berperang, tak apa. Kita pergi, kita berniaga. Maka tuan-tuan, Abu Sufyan ni bila dia tengok lemahnya semangat orang-orang musyrikin untuk menjayakan misi dia, menghapuskan terus orang-orang Islam di Mekah, maka dia jadi takut imej dia akan tercalar. Maka Abu Sufyan telah upah seorang laki-laki namanya Abdul Qais untuk pergi ke Madinah untuk sebarkan satu propaganda supaya orang Islam pun tak turun ke medan Badar Sughra. Ni pandai tuan-tuan. Sebab tu kita ni, perang psikologi ni adalah sebahagian daripada teknik-teknik peperangan. Bila nak berperang ni, kena faham bagaimana musuh ni dia ada macam-macam strategi. Antaranya, strategi menyebarkan propaganda. Tuan-tuan, itu yang turunnya ayat dalam surah Al-Imran ayat 173, 174. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlim lam yamsashum su'an wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya janji tuan-tuan, kita tak apalah, kita tangguh dulu perbahasan ni. InsyaAllah kalau ada rezeki pada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung ulasan tentang Badar Sughra, bagaimana kita ni berwaspada dengan strategi musuh yang cuba nak menakut-nakutkan para sahabat dan Rasulullah. Kita memberi laluan dulu untuk kita menyempurnakan saudara kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dia dan mengampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Semoga kita akan menyusul dia dan bersama-sama, insya-Allah, dalam mendapat keadaan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun dan maaf tidak dapat merumuskan dengan lebih cermat apa yang kita bicarakan pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.